Remaja bawah umur dihadapkan di Mahkamah Magistrate Temerloh hari ini atas pertuduhan berasingan melibatkan kes jenayah seksual. Seorang remaja berusia 15 tahun didakwa atas pertuduhan merogol seorang pelajar pada 10 Oktober lalu. Tertuduh mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Tipei. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa merogol mangsa berusia 15 tahun di sebuah rumah di Taman Perumahan di Mentakap di sini di antara jam 11 hingga 11.30 pagi pada 10 Oktober lalu. Tertuduh boleh didakwa di bawah Seksyen 376-1 Kanun Kesiksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebat jika sabit kesalahan. PSC kemudiannya menetapkan sebutan semula kes itu pada 23 Januari depan untuk pengurusan kes selain mengenakan ikat jamin RM1,000 dan seorang penjamin. Pendakwaan dikendalikan Pegawai Pendakwa Raya Asisten Superintendent Marina Hashim. Sementara itu, dua lagi rakan tertuduh didakwa di mahkamah sama atas pertuduhan bersubahat bagi kes rogol remaja 15 tahun itu. Tertuduh yang berusia 15 dan 17 tahun itu turut tidak mengaku bersalah atas pertuduhan dihadapkan kepada mereka. Mereka didakwa menolak mangsa masuk ke dalam bilik tidur dan terus mengunci pintu rumah berkenaan pada waktu dan hari kejadian sama. Kedua-duanya didakwa bersubahat dengan rakan mereka dan boleh dihukum di bawah Seksyen 109 Kanun Kesiksaan dibaca bersama Seksyen 376 Kanun Kesiksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebat jika sabit kesalahan. Dalam kes berasingan, seorang lagi rakan mereka turut dihadapkan di mahkamah sama atas pertuduhan kesalahan seksual terhadap seorang lagi mangsa iaitu pelajar perempuan berusia 13 tahun di lokasi berasingan pada hari sama. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh yang berusia 17 tahun didakwa telah melakukan perbuatan lain melibatkan kontak fizikal terhadap mangsa tanpa persetujuan iaitu dengan mencium bahagian dada dan meninggalkan kesan kemerahan di sebuah bilik tidur di antara jam 3 hingga 6 petang 10 Oktober lalu. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 14-D Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebat jika sabit kesalahan. Melalui berita yang telah saya kongsikan tadi, kita dapat lihat bahawa delinkuensi ini berlaku kesan daripada faktor sekeliling. Terdapat dua teori punca delinkuensi yang dapat kita kaitkan iaitu yang pertama, teori kursus kehidupan. Teori ini menyatakan bahawa pengalaman manusia pada zaman kanak-kanak adalah satu titik permulaan yang penting dalam membentuk tingkah laku kehidupannya. Teori ini turut menyatakan bahawa delinkuensi yang dilakukan pada zaman kanak-kanak seseorang individu akan terus-menerus berlaku sehingga dia meningkat dewasa jika dia tidak dapat mengawal dirinya sendiri. Teori seterusnya ialah teori sifat terpendam. Sebilangan populasi manusia mempunyai sifat dan perwatakan yang tersendiri untuk mengawal kecenderungan mereka untuk melakukan delinkuensi. Trait tersembunyi ini wujud sama ada sewaktu kelahiran atau sewaktu tempoh awal kanak-kanak. Trait tersembunyi ini dapat dilihat melalui kecacatan kepandaian, personaliti impulsif, kecacatan genetik, kefungsian otak dan pengaruh persekitaran terhadap fungsi otak, sebagai contoh dadah, kimia dan kecederaan. Individu yang mewarisi trait tersembunyi ini mempunyai risiko untuk terjebak dalam kerjaya jenayah, manakala individu yang kurang mempunyai trait ini akan mempunyai risiko yang rendah. Trait ini memberi kesan yang sama rata kepada pemilihan tingkah laku individu tersebut tidak mengira jantina atau sifat seseorang itu. Jadi, pesanan saya ialah didiklah anak-anak dengan penuh kasih sayang dan rasa tanggungjawab kerana merujuk Bahjatul Qulubi Abrar halaman 197, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah berkata manusia yang paling utama mendapatkan kebaikanmu dan paling berhak mendapatkan perbuatan baikmu adalah anak-anakmu kerana sesungguhnya mereka adalah amanah yang Allah letakkan di sisimu. Sekian daripada saya. Terima kasih.